Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita akan belajar reka bentuk elektrik bagi tingkatan 2. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 60. Okay, baik. Hari ini kita akan fokuskan kepada elemen sistem elektrik, di mana dalam elemen sistem elektrik ini dia ada 4 komponen. Okey, yang pertama dipanggil sebagai sumber. Okey, yang kedua dipanggil sebagai medium, yang ketiga dipanggil sebagai beban, dan yang keempat dipanggil sebagai kawalan. Baik, kita teruskan kepada muka surat 61. 61 ni dia menceritakan tentang gadget elektrik. Okey, kamu boleh tengok dalam skrin juga. Okey, ini tak ada apa. Ini kamu boleh baca ya nanti. Okey, baik. Kita akan fokus kepada muka surat 62. Okay. Elemen sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Kita baca sikit. Kehidupan manusia pada hari ini semakin mudah dengan adanya elektrik. Okay. Maksudnya sekarang ni bila kamu pergi ke mana-mana pun akan ada elektrik. Jaranglah kamu pergi satu tempat tu, tempat yang ramai orang tapi dia tak ada elektrik. Okay. Kecuali kalau kamu pergi dalam hutan ke mana-mana ke, itu memanglah kamu kena sediakan sumber tenaga sendiri. Okey. Namun dapatkah kita bayangkan keadaan kita tanpa elektrik dan peralatan elektrik? Contoh dia tak ada lampu. Okey. Tak ada kipas. Okey. Lagi apa lagi? Tak ada aircon. Okey. Kita akan menjadi satu benda yang sukar dalam hidup kita pada ketika ini kalau kata kita tak ada kemudahan elektrik. Okay. Jadi kini elektrik merupakan antara tunjang kehidupan manusia berikutan ledakan teknologi maklumat secara global. Okay. Contoh sekarang ni pun, okay, kita nak belajar, kita memerlukan tenaga elektrik. Okay. Kamu kena ada handphone, kamu kena ada laptop, kamu kena ada sumber tenaga elektrik. Okay, jadi kita akan tengok kepada sumber elektrik. Okay. Elemen yang pertama kita akan tengok adalah sumber elektrik. Sekejap, saya go highlightkan dekat sini, gariskan ini sumber elektrik. Baik, sumber tenaga elektrik berpunca daripada jana kuasa, okay, bateri, solar dan sebagainya. Okay, ingat, sumber kita boleh dapat daripada jana kuasa hidroelektrik, tenaga solar, bateri dan sebagainya. Contoh dia sumber tenaga nuklear. Yang ni tak digalakkan untuk guna. Sebab apa? Sebab dia mencemarkan alam sekitar. Okey, baik. Dekat sini kita diberi contoh 3. 1, jana kuasa elektrik. Okey, 2, kincir angin. Yang ketiga, solar. Baik. Kita tengok di sini sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tak boleh diperbaharui. Okey, dalam rangkap yang seterusnya ni, perenggai yang kedua ni. Okey, sumber yang boleh diperbaharui, okey, seperti angin, air, matahari, ombak. Okey, ini yang boleh diperbaharui. Okey, sumber yang tak boleh diperbaharui adalah petroleum, arang batu, gas, tenaga nuklear. Yang ini guna habis. Okey. Jadi untuk negara kita lebih menggunakan jana kuasa hidroelektrik. Okey. Tetapi tenaga solar ini masih lagi dalam proses pembangunan untuk negara kita. Okey, baik. Seterusnya kita tengok muka surat 63. Okey. Elemen yang kedua adalah medium. Okey, apa itu medium? Medium adalah perantara antara sumber dengan beban. Okey, kalau di sini kamu tengok dibagi medium terbahagi kepada 2, iaitu medium tanpa wayar, medium berwayar. Okey, medium berwayar ni inilah wayar. Baik. Okey, yang ini tak ada wayar. Okey, macam mana dia berfungsi? Okey, tadi
tadi kita tengok definisi dia, medium adalah perantara antara sumber dengan beban. Okey. Kipas ni dipanggil sebagai beban, telefon ni dipanggil sebagai beban. Okey. Jadi untuk sambungkan beban ini dengan sumber bateri ataupun elektrik, okay, kita memerlukan medium. Okay, kalau kipas ni diperlukan medium wire. Ni wire. Okay. Kalau medium yang tanpa wire ni, dia menggunakan contoh dia wireless, bluetooth, apa lagi, wifi, itu medium tanpa wire. Jelas Okay, baik. Seterusnya kita masuk kepada elemen yang ketiga, iaitu beban. Beban ialah sebarang peralatan elektrik yang disambungkan pada elektrik untuk membolehkan ia berfungsi dan beroperasi. Contoh di sinilah. Ini adalah beban. Okey, mesin apa ni? Mesin pembantu apa? Penggaul tepung. Okey. Jadi bila beban ini sambung dengan elektrik, dia akan berfungsi. Okey. Seterusnya elemen yang keempat adalah kawalan, iaitu pengawalan arus elektrik secara selamat, iaitu digunakan dengan memutuskan dan menyambungkan litar. Kawalan elektrik dapat dilakukan secara manual ataupun automatik. Okay, baik. Kalau dekat sini kita tengok dibagi contoh setrika. Okay, di mana kita nak kawal suhu dia? Kita akan kawal pada satu tombol yang ada pada setrika ni. Jadi bila suhu pada setrika ini naik melebihi apa yang kita telah tetapkan di sini, okay, secara automatik, okay, switch ini akan memutuskan litar. Okay, jadi setrika kita akan berada pada suhu yang kita nak. Itulah empat elemen dalam sistem elektrik. Kita ulang lagi sekali. Okay, empat elemen sistem elektrik. Okay, yang pertama sumber. Okay, yang kedua beban. Yang ketiga kawalan. Yang keempat medium. Okay. Sumber kita boleh bahagikan kepada dua. Tu boleh diperbaharui, tak boleh diperbaharui. Okay. Medium pun kita boleh bagi kepada dua, wire, tanpa wire. Okay. Ingat, kita belajar ini adalah elemen sistem elektrik. Kita ada 4 elemen. Okay. Yang pertama sumber. Okay. Yang kedua beban. Yang ketiga kawalan. Yang keempat medium. Okay. Harap video ni dapat membantu kamu untuk lebih faham tentang apa itu elemen sistem elektrik. InsyaAllah video yang seterusnya kita akan belajar tentang 2.3.2. Okay. Nanti kita akan sambung video seterusnya insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.